Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Saya tercungak-cungak malam ni kerana tadi saya mengikuti perbualan dan debat di antara Datuk Syamsul Anwar Nasara dan juga dengan Wakil Pelajar MPP dengan Ashwath di 745. Dan saya nak mengikuti kerana zaman saya pergi ke institusi pengajian tinggi itu agak sudah lama. Dan masa dulu tidak ada soal untuk tidak membayar balik, mungkin hanya minoriti. Dan kita sendiri mencumuh orang yang tidak membayar balik ni kerana Gen X ni dia asuh oleh baby boomers, mereka yang lahir 60-an 50-an, dan nilai itu adalah jika perjanjiannya kita berjanji nak belajar dan pulangannya adalah kita memulangkan balik bayaran, maka kita buat. Tapi dunia sudah berubah, masa sudah berubah. Situasi yang kita ada sekarang, ada pinjaman diberikan oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ataupun PTPTN. Masalahnya ialah mereka tidak ada tabung dengan dana yang tidak berkesudahan. Dana itu terhad dan pusingan wang kecairan itu penting. Maknanya generasi yang mengambil pinjaman itu jika tidak memulangkannya akan menyebabkan dana itu susut dan tidak berterusan, dan ini akan memaksa pihak pengurusan untuk membuat satu daripada dua perkara yang telah pun mereka bicarakan pada perkeliling yang dikeluarkan pada 29 Oktober lalu. Dengan jumlah dana yang semakin susut, mereka perlu memikirkan sama ada memberikan pinjaman kepada jumlah pelajar yang dikurangkan ataupun kekalkan jumlahnya tapi kurangkan bilangan pinjaman ataupun kuantum jumlah pinjaman yang diberikan. Pilihan kedua itu sudah diambil dan saya ingin mengalukan kedatangan Datuk Syamsul Anwar menyambung daripada 745 tadi. Datuk Syamsul Anwar Nasara, pengurusi PTPTN. Dalam konteks ini, mungkin soalan pertama saya ialah, tapi bagi kebanyakan pelajar, malah saya ingin tenangkan pelajar yang sedang mengambil SPM itu kerana mungkin terlalu awal untuk mereka gusarkan tentang perkara ini. Tak apa, belajar dahulu, ambil periksa. Kalau boleh memang semua nak diberikan kerana negara memerlukan kuantiti mereka yang menjadi graduan. Tetapi realiti kewangannya itu dahulu yang saya nak masuk. Bagaimana keadaan kewangan PTPTN ini? Terima kasih. Sebenarnya sejak kita ditubuhkan pada 1997 lalu, kita telah pun memberi pembiayaan kepada 2.1 juta orang pelajar dalam pelbagai bidang jurusan di universiti awam dan swasta dalam negara ini. Daripada jumlah tersebut, sebenarnya kita telah pun memberi pembiayaan sebanyak 48 juta, 48 bilion ringgit. Dan secara komitmennya, kita telah komit lebih daripada 56 bilion. Satu angka yang cukup besar. Dan dari segi keperluan kita, tiap-tiap tahun PTPTN mesti mempunyai kewangan sebanyak 5 bilion untuk memberi pembiayaan kepada tak kurang daripada 600,000 orang pelajar. Di mana 3.8 bilion kita perlu sediakan untuk pelajar yang sedang belajar sekarang. Dan 1.6 bilion untuk pelajar baru yang jumlahnya sekitar 200,000 orang dan mengikut unjuran dia akan bertambah dari tahun ke tahun. Ini situasi yang kita ada. Sebab itu kita mesti mempunyai kewangan kukuh. Sumber kewangan kita di peringkat awal memang PTPTN mendapat grant daripada kerajaan. Iaitu di awal penubuhan tahun 97 kita mendapat sekitar 5.1 bilion daripada kerajaan. Selepas daripada itu kerajaan hanya menjamin PTPTN membuat pinjaman daripada institusi keuangan, sama ada M-Bank, CIMB Bank, KWSP dan sebagainya, dan termasuklah sebahagiannya kita buat penjualan sukuk. Maknanya itu sumber keuangan kita. Dan kerana itu kita mesti mengambil langkah-langkah yang baik supaya falsafah PTPTN yang mana kita melaksanakan ajaran kerajaan, tidak ada mana-mana pelajar tak mampu ke universiti kerana tidak ada wang. PTPTN menjadi agensi yang menyediakannya. Ini falsafah kerajaan dan dilaksanakan oleh PTPTN. Sebab itu kita seboleh-boleh mahu mengambil langkah bagi memberi peluang. Sebab itu dalam ketika kita menghadapi kekurangan dana ini, kalau kita nak memberi penuh kepada pelajar, maka kita terpaksa kurangkan daripada 200,000 pelajar dengan sumber kewangan yang ada, barangkali kita hanya mampu bagi kepada 150,000 saja. Maknanya 50,000 langsung tak ada peluang belajar. Dan itu antara realiti yang memang
timbul di atas kertas yang perlu diputuskan oleh PTPTN. Itulah yang diperbincangkan oleh pelbagai pihak. Kenapa tidak mengambil langkah itu? Sebab kita bertanggungjawab untuk melaksanakan agenda negara bagi membolehkan semua pelajar berpeluang menuntut pelajaran. Dengan harapan apabila kewangan kita kukuh, apabila kita kurangkan 5% kepada IPTA, kurangkan 15% kepada IPTS, maknanya kita bagi juga pelajar lanjutkan pelajaran dan kita mengambil beberapa tindakan-tindakan tidak popular. Misalnya hari ini kita membuat perincian pengumuman yang telah diumumkan oleh kerajaan untuk sikriskan 173,985 pelajar itu dengan harapan bila ia dilakukan kewangan kita kembali stabil dan bila stabil walaupun pelajar yang hari ini kita bagi 5% pengurangan 5% dengan harapan pada masa akan datang kita dapat tambah kembali dan kembali berasal. Datuk, saya perlu pergi waktu rehat yang pertama, tapi apabila kembali saya nak, Datuk pun pernah jadi pelajar, memimpin pelajar, saya nak ambil devil's advocate. Saya nak ambil sisi berbeza. Kalau tak cukup dana, pinjamlah lagi. Carilah lagi cara-cara lain untuk biaya. Kerana mungkin falsafah itu yang begitu suci dan murni, tak seorang pun harus tertinggal daripada melanjutkan pelajaran hanya kerana faktor wang itu. Ataupun inilah krisis identiti PTPTN ini. Kerana misinya itu tetapi pembiayaannya juga tertakluk pada realiti sistem kewangan konvensional dan juga apa juga sistem kewangan yang kita ada. Itu kita bincangkan selepas ini. Zaman saya habis belajar tu tak sempat nak ambil PTPTN. Era sudah berlalu. Tapi itu yang dibincangkan. Saya faham isu ini serius. Saya pernah menghadapinya ketika belajar di institusi pendidikan tinggi tempatan. Tetapi itu yang saya nak. Kerana ini kurun ke-21, dekad kedua. Pelbagai mungkin alternatif dan kreativiti boleh digunakan. Saya cuma nak meminta pandangan Datuk dalam hal ini kerana bila saya pergi ke Forum Ekonomi Islam di Dubai, WIF baru-baru ini, konsep ekonomi Islam tu adalah bukan kita service the debt ataupun hanya memfokuskan kepada hutang, tapi ia sebenarnya pembiayaan ataupun equity dalam pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan sebagainya, harta. Itu justice ataupun keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Mungkin cara-cara baru, pihak-pihak tertentu, pihak korporat yang datang menaja sesuatu dan sebagainya, antara alternatif lain, Datuk, yang mungkin sedang dan akan difikirkan? Sebenarnya dalam usaha kita untuk melestarikan PTPTN menjadi satu perbadanan yang benar-benar terkehadapan dalam soal pembiayaan pendidikan. Kita dari masa ke masa sentiasa mengkaji pendekatan kita, perkhidmatan kita, produk kita supaya ia sentiasa sesuai dengan perubahan zaman yang sedang berlaku hari ini dan juga keperluan, terutama sekali dalam pendidikan anak. Kita memang menjangkakan bahawa dari tahun ke tahun jumlah pelajar akan bertambah, jumlah pembiayaan juga dan keperluan juga akan bertambah kerana kenaikan kos sara hidup dan sebagainya. Sebab itu kita melihat semua ini dan dalam apa juga pendekatan kita buat, kita mengambil kira semua ini. Sebab itu PTPTN kalau selama ini hanya dilihat sebagai satu perbadanan yang hanya memberi pinjaman dan pungut balik. Sebenarnya kita juga adalah badan yang menyediakan platform atau instrumen untuk membolehkan rakyat menabung untuk persediaan pendidikan pada masa akan datang. Sebab itu kita ada produk Skim Simpanan Pendidikan Tinggi Nasional. Dia lahir, esok dah boleh menabung. Maknanya kita juga merangka dan mengambil beberapa model daripada New Zealand, Australia dan sebagainya untuk isu ini. Dan dengan harapan misalnya kalau jangkaan pelajar memerlukan 30,000 untuk khusus universiti, jaya sarjana dalam berbagai bidang. Kalau dia membudayakan simpanan, kita akan dapat sekurang-kurangnya
tidak meminjam penuh, tapi sebahagiannya digunakan melalui tabungan kita. Malah kita ada pelbagai insentif, potongan gaji, pengecualian cukai kepada yang menabung. Dan sebagaimana diumumkan oleh Yang Menteri Kewangan baru ini misalnya. Malah kita juga ada dana endowment, iaitu daripada institusi-institusi dan badan-badan korporat, badan-badan perniagaan, JSC kerajaan yang memberi kepada kita dan kita sumbangkan kepada para pelajar. Tetapi ia terhad ketika ini oleh kerana dana itu masih lagi pada tahap yang belum membolehkan kita beri kepada semua orang. Tapi kita hanya boleh mulai tahun hadapan untuk beri dana endowment ni kepada pelajar-pelajar yang kita tahu memang betul-betul miskin. Okey. Dalam konteks itu saya nak kaitkan dengan pengumuman yang dibuat baru-baru ini itu tentang kalau keluarga itu sah berdaftar sebagai penerima bantuan rakyat satu Malaysia ataupun BRIM itu, maka itu menjadi satu local standby ataupun pegangan oleh PTPTN untuk mereka tentunya kelompok pertama pelajar yang mesti mendapat biayaan. Selama ini kita memberi pembiayaan hanya berasaskan kepada maklumat yang diberi kepada PTPTN melalui online kita atau melalui kaedah borang dan sebagainya. Itu amalan biasa oleh banyak institusi kewangan. Dan kita dapati sedikit tidak ada ketulusan misalnya. Ada berlaku di mana yang tak sepatutnya mendapat penuh tapi mendapat penuh dan sebagainya. Oleh kerana itu kita telah mendapat kelulusan Jemaah Menteri untuk menggunakan data BRIM sebagai satu kaedah tapisan untuk menentukan jumlah biaya kita. Bukan bermakna yang tak ada dalam senarai BRIM ni tak dapat. Tapi itu garis panduan. Maknanya jika pemohon adalah tersenarai dalam penerima BRIM, dia akan dapat sepenuh. 100% pembiayaan. Jika mereka bukan dalam kategori tersebut tetapi pendapatannya di bawah 8,000, dia akan dapat 75% daripada yuran. Dan kalau pendapatannya lebih daripada 8,000, kata 8,000 ringgit ke atas, dia akan dapat 50%. Tapi adakah pengesahan kepada mereka yang tidak berada, keluarga mereka tidak tersenarai dalam senarai BRIM tu, macam cara dulu? Maklumat yang mereka isi dan beri dan sebagainya. Kita dapati data BRIM ni ada credibility. Ada yang boleh kita pegang dan kukuh. Dan kita akui juga barangkali ada juga di kalangan rakyat negara ini dia tak ada dalam data BRIM tapi dia memang miskin. Barangkali tidak ada keupayaan untuk daftar dan tidak ada dan sebagainya. Ini saya rasa boleh dibuat dengan cara mereka mendaftar. Sebab PTPTN bukan agensi yang diberi tanggungjawab untuk mendaftar BRIM, tetapi mereka kena berjumpa dan berurusan dengan agensi dan badan-badan yang diberi tanggungjawab untuk BRIM dan kita akan selesaikan masalah ini. PTPTN ini sebuah agensi yang mesra pelanggan. Baik dalam soal pembayaran, baik dalam soal permohonan. Yang penting berjumpa dengan kita akan selesaikan beri yang terbaik kepada mereka kerana falsafah kita ialah tidak ada yang tidak boleh ke universiti kerana tidak ada wang. Selepas pengumuman siaran itu dibuat maklumat itu, apakah kesan utama terhadap kemasukan ke universiti? Adakah terus ada kesan mereka yang tidak mahu masuk universiti ataupun terjejas, tidak boleh masuk dan sebagainya? Adakah itu semua sudah diterima? Bagaimana PTPTN berurusan dengan IPT misalnya, IPTA dan IPTS dalam memastikan keadaan itu? Mungkin boleh menyalurkannya kepada pihak pembayar swasta dan sebagainya. Itu kita bincangkan selepas ini kerana negara kita tak mampu untuk satu pun pelajar yang sebenarnya layak untuk belajar di institusi pendidikan tinggi dan mereka tidak belajar hanya kerana tak ada wang. Selepas ini. Dana yang ada pada PTPTN tidak sampai bila-bila ada, terhad hanya 5 bilion saya rasa diberikan oleh kerajaan pada peringkat mula 17 tahun dahulu, tapi selepas itu mereka perlu mencari mekanisme biayaan yang ada pada institusi-institusi kewangan dan itu bermaksud ada tarikh matangnya, ada skala bayaran baliknya dan sebagainya. Dan dalam konteks itu, jika pelanggan-pelanggan PTPTN yang memang terbukti sekarang beratus ribu tidak membayar kembali, ada yang 170,000 lebih
peminjam langsung tidak pernah berurusan dengan PTPTN selepas mereka tamat pengajian, maka ini memberikan kesan pulangan kecairan itu tidak boleh bergerak tunai itu untuk diberikan kepada peminjam baru ataupun peminjam yang sedang berlangsung, dan itu antara tindakan drastik yang perlu dilakukan oleh PTPTN. Saya nak pergi ke dalam aspek seperti yang kita bincangkan sebelum rehat tadi. Kalau Datuk lihat, ya mungkin kita tidak mampu beri, tapi mungkin kita biasa berurusan dengan kumpulan pelajar ini dan kita boleh mempunyai sistem untuk mengesan ataupun mengalihkan pembiayaan mereka kepada institusi-institusi lain sehingga kewangan PTPTN kukuh kembali. Sebenarnya sebelum penerima pembayar pelajar untuk bersetuju menerima pembiayaan kita sudah ada perjanjian antara kita dengan pelajar, dan perjanjian itu saya rasa dan sepatutnya dipatuhilah. Dan kerana itu saya lihat bahawa sebenarnya tidak ada alasan pun untuk mana-mana pihak yang mendapat pihak kita untuk melanggar perjanjian tersebut demi kelestarian kelangsungan PTPTN. Hari ini saya boleh sedikit berkongsi senario. Sepatutnya sehingga 31 September 2014 ini, daripada 48.1 bilion yang kita telah keluarkan, kita sepatutnya mendapat pulangan balik sebanyak 12 bilion ringgit. Namun setelah pelbagai kaedah yang kita buat, engagement, buat tindakan undang-undang, iklan dan sebagainya, kita hanya dapat 54 bilion ringgit. Satu angka yang tak capai separuh pun. 45% 45% lebih kurang. Dan jika keadaan ini berterusan, dia menjejaskan masa depan dan tidak boleh kita laksanakan tanggungjawab. Kerana PTPTN perlu 5 bilion setahun. Kalau kita jangkakan 5 tahun akan datang ni, kita perlukan 25 bilion lagi. Bayangkan kalau kita keluarkan pembiayaan, wang itu tak dipulangkan, hari ini ada 48 bilion, akan meningkat 5 bilion lagi, meningkat 5 bilion lagi, meningkat lagi. Dia bukan hanya menjejaskan keuangan PTPTN, tapi negara. Sebab itu PTPTN memang terpaksa mengambil tindakan-tindakan yang tidak popular, tapi penting kepada masa depan kita. Dan saya percaya institusi keuangan lain atau pemberi pembiaya keuangan pinjaman lain pun sebenarnya juga mengambil tindakan-tindakan sama. Maka mungkin lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi. Dan denda hukuman cuma lebih tinggi. PTPTN ni dia selebriti sikit. Dia bila sesuatu kita nak ambil, dia mendapat perhatian. Mungkin kerana jumlah peminjamnya untuk mungkin jumlah pelajar di IPT itu antara yang terbesar. Agak ramai. Tapi sebenarnya PTPTN mahu menjaga pelajar. Bayangkan kalau kita dapat balik 1.23 bilion daripada 173,000 ni, kita boleh bagi kepada 150,000 orang pelajar. Dan jika kita dapat wang itu, kita terpaksa pinjam, maka dia menjadi bebanan kepada kita. Sambil tindakan semasa, langkah drastik itu akan diambil 1 Januari, menggunakan data BRIM, mengurangkan biaya kepada mereka yang isi rumahnya pendapatan 8,000 ataupun lebih 8,000 ke 50% misalnya. Tetapi usaha untuk mendapatkan kembali berbilion ringgit yang tidak dipulangkan ini sedang diteruskan. Jadi pada pandangan Datuk, bagaimana mungkin lagi selain SECRIS? Kerana lebih baik untuk ada keinginan sendiri membayar balik hutang itu berbanding pada mereka yang perlu dipaksa. Sistem apa pun yang kita buat, kehendak sendiri itu lebih penting, kerana ini bukan saja tentang mereka yang tidak memulangkan wang itu setelah meminjam, tapi untuk generasi masa depan. Kerana contoh ataupun presiden yang ditunjukkan itu adalah, saya pinjam tapi tak apa kalau saya tak bayar. Ramai yang tak bayar, beratus ribu, berbilion-bilion ringgit. Tapi asas utama kontrak dan juga bai'ah adalah apa yang kita janjikan, kita lunaskan dan kita langsungkan. Itu konteks saya rasa dalam pelbagai nilai merentasi fahaman dan sebagainya. Sebab itulah kita
tidak boleh memberi keistimewaan yang melampau atau tidak mengambil apa-apa tindakan kepada kumpulan 173,000 ini Yang tegar tu. yang tegar daripada kalangan 21 juta pelajar. Kerana jika kita membela kumpulan ini, maka bilangannya akan bertambah Dan masa depan itu. dan masa depan akan lebih sukar. Sebab itu kita tidak dapat tidak, walaupun pahit bagi kita, tapi terpaksa dilakukan demi kelangsungan dan kesihatan PTPTN. Malah sebenarnya kita memberi peluang dan ruang yang banyak. Kita ada kempen, kita buat taklimat, kita bagi diskaun 20%, rebate 10%. Malah memang PTPTN ini, saya sebut tadi, satunya ialah tidak ada pelajar yang tak boleh lanjut pelajaran dan tak ada wang. PTPTN sediakannya. Malah memang kita adalah agensi yang beri pinjaman, kena bayar. Tapi kalau anak-anak kita belajar dapat keputusan cemerlang, first class, kita akan kecualikan bayaran. Malah kita dah bagi kepada 22,000 orang pelajar. Tak payah bayar. Tak payah bayar. Yang melibatkan kewangan sebanyak lebih daripada 600 juta ringgit. Maknanya peluang begitu banyak. Ya. Dan untuk rakan-rakan kita yang tergolong dalam kumpulan tegar 100 jiwa ini, sebenarnya kita ada masa 2 bulan daripada sekarang. Okey. Saya berharap daripada 170,000 ni tak ada yang terkena sikris. Apabila mereka berjumpa kita, Okey. kita berundi, kita structure pembiayaan dan mengelakkan daripada mereka terlibat dalam perkara ini. Datuk semakin hampir kepada hujung tahun ni, datang lagi ya. Nanti kita bincangkan kerana Datuk beritahu saya tadi dah sejak pengumuman ni nampak ada trend positif lah. Positif. Kerana kutipan sehari kita sudah meningkat kepada 2.6 juta ringgit sehari. Okey. Lebih daripada biasa. Terima kasih Datuk berkongsi banyak perkara di sini. Tapi mungkin hakikat besarnya ini bukan hanya tugas PTPTN. Ini tugas kelangsungan untuk kewangan negara, kelangsungan untuk pendidikan pengajian tinggi negara dilestarikan dan mungkin bersama komuniti boleh memikirkan bagaimana menggalakkan pembayaran balik kembali apa yang sudah dipinjam. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada, Instagram, Facebook, Twitter ataupun terus mak turun aplikasi Mudah Alih iOS dan Android supaya anda boleh menonton episod seperti ini secara langsung di gadget Mudah Alih anda. Sekian, jumpa lagi.